Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat temu dan kiranya kita semua masih mengingat apa yang kita sebut dalam perjumpaan yang lalu berkaitan dengan ta'rif ilmu aqidah ataupun ilmu tauhid, seperti yang disebut oleh ulama, dan kita memetik apa yang disebut oleh Syekh Said dalam buku dia Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bekas mufti negeri Sabah ini berkata, bila menyebut ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah, ia adalah suatu ilmu untuk mengkaji dan membahaskan berkenaan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau berkaitan dengan ketuhanan dan kerasulan, perkara-perkara gaib dan perkara-perkara sam'iyat dengan dalil-dalil yaqiniyah daripada Al-Quran dan juga akal dan juga Quran, sehingga terpasaklah suatu keyakinan dan berlalulah was-was. Sebab tu ilmu ni juga ialah disebut suatu ilmu untuk menguatkan keyakinan, dan dia juga disebut suatu ilmu untuk menghilangkan syak dan was-was. Jadi alhamdulillah kita dah sebut hari itu berkenaan dengan ta'rif ilmu at-tauhid ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu sekali lagi, dan insya-Allah kita akan cuba berkisah dengan perkara tersebut. Mudah-mudahan kita dapat memahami selangkah lagi berkaitan dengan penjelasan ulum al-aqidah ini ataupun ilmu tauhid, yang menjadi suatu asas kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Quran, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana. Boleh faham ya? Allah sebut amanar rasulu, rasul pun beriman gitu juga. Beriman dengan apa? Dengan apa yang Allah turunkan. Faham ni? Maka begitulah orang beriman pun beriman seperti mana rasul beriman. Maka daripada ayat ini tertegaklah suatu dasar berkenaan dengan bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Allah sebut gitu, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ayat tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana. Dalam ayat ni pula Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Boleh faham kan? Alhamdulillah, maknanya tak perlu terjemah tu. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam ayat tadi, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu beriman. Dengan apa? Allah pun sebut billah wa malaikatih. Bila Allah sebut semua sekali dalam ayat yang tersebut, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Allah sebut satu-satu. InsyaAllah nanti kita akan cuba tengoklah satu-satu ayat ni. Kemudian dalam hadis yang masyhur kita belajar semenjak kecil lagi, riwayat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu cerita pada kita tentang kedatangan seorang laki-laki yang mereka tak pernah tengok. Kan? Jadi tuan-tuan pun dah biasa dengar perbahasan hadis ini. Hitam rambut dia, putih jubah dia, rasa macam orang musafir tapi tak ada kesan musafir. Nak kata kenal, tak rajin tengok. Tidak. Kan kita kadang-kadang berlaku itu, tidak? Tak rajin tengok jemaah. Tiba-tiba kan ada SB lah. Kita kalau zaman kita lah ni. Tidak. Kan? Jadi orang tu mari gitu, kan? Sahabat tak kenal. Lepas tu pelik pula, dia mari tu pergi duduk kat Nabi. Jadi dan Nabi pula macam kenal. Lain kan. Tertanya-tanya berkali, kau Nabi ada anak murid lain lagi yang lebih special. Umar cerita, Umar kata lalu dia pun duduk belaga lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hadis ini keluar satu istinbat fiqh. Apa maksud? Bila ada majlis ilmu, makruh duduk belakang. Kena sebutlah tidak? Kena tunjuk makruh duduk belakang, jangan kena tunjuk. Takut tunjuk benar tidak? Memang kena tunjuk. Kalau makruh duduk belakang, tak betul. Makruh duduk belakang, kan? Dia begitu. Faham ni? Jangan berasa hati, belajar biasalah, tidak? Kan? Nabi dulu memberitahu, ya dari ini kita kena beritahu, kan? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak suruh AJK masjid, patut kena prihatin lah, tidak? Ni komen AJK masjid ni. Dia tak fikir satu cara nak suruh mari depan. Jadi satu cara nak suruh mari depan, langsir ni tarik sampai hujung sana. Jadi automatik orang anggap tu sempadan tempat muslimat, walaupun muslimat tak ada seekor buta, tak apa, tidak? Tutup. Minta maaf guna istilah Terengganu, tak ada seekor buta. Bukan sumpah tu, dia mubalarah. Tak ada orang. Kan Terengganu style gitu, kan? Jadi bila tutup lah, automatik orang mari depan tu, kan? Sebab apa main depan? Sebab nak nyandar dilansir terbalik. Jadi dekat. Itu kaedah. Ya. Jadi AJK surau kena ambil perhatian. Sebab kalau tak buat, bererti kita tak memegang amanah. Ya. Dia kena guna bahasa kasar-kasar sikit. Kadang-kadang masjid ni siapa ikat dengan dawa lah. Tidak. Lepas tu siap terkulai dah kepala. Tak tukar-tukar, bukan payah sangat pun tu kan. Tu berlaku di masjid, tu benda biasa berlaku. Saya pernah hadir masjid yang 3 jam semua mapuh belaka. Mapuh belaka. Kita tak tahu pukul apa nak buat, kita mapuh. Tengok ni mapuh juga. Cara dia letak jam tu memang macam nak suruh berhenti awal kuliah, tapi semua mapuh. Baik hadirin. Jadi
Sayyidina Umar beritahu dia mari duduk belakang lutut. Maka hukum dalam bab menuntut ilmu tak wajib, tapi dia dituntut. Apa benda? Kalau seorang talaqi dia kena rapat. Kalau majlis gini dia kena mari depan. Kena mari depan. Sahabat dulu berebut nak mari depan, siapa turun ayat Quran ada seorang ni dia samsing. Dia otai duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qais bin Thabit. Satu pagi dia mari kuliah sembahyang subuh lambat, Nabi cakap dia baru sapa. Bila sapa dia tengok tempat dia ada orang duduk. Dia pun tarik. Oh sedap dah. Suruh orang pergi tepi. Boleh faham? Lepas tu dia tengok hak duduk depan tu pula orang yang panggil daklah hebat sangat. Dia pun kutuk kawan tu. Kan? Menyebabkan Nabi marah dan Allah waktu ayat tegur perbuatan tu. Jangan buat gitu. Perbuatan tu comel nak duduk kat dengan Nabi, tapi dah orang duduk jangan usik ya. Tapi kita orang Melayu hebat tu kan. Sila. Hati kita orang Melayu, sila. Dia pergi belakang, hati tak betul. Sahabat dulu berebut siapa turun. Cerita tu tuan-tuan balik baca dalam surah tu Al-Hujurat. Kita akan jumpa kisah tersebut. Baik. Hadirin, maka Sayyidina Umar royak lagi. Dia pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman wa mal islam wa mal ihsan. Ni tanya 3 perkara ni. Jadi sebab tu sepakat para ulama konten Islam ni 3 tu ya. Duduklah mana kita kalau nak kenal Islam 3 ni. Kalau tertegak 3 benda ni dalam kehidupan, dia confirm orang Islam yang baik. Boleh faham ya? Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Atau dengan bahasa lain, adanya keyakinan terhadap agama, adanya pelaksanaan syariat dan berlakunya akhlak Islam. Boleh ya? Ni 3 perkara ni mesti ada. Itulah Islam. Sebab tu Nabi kata seorang yang semayang akhlak buruk, maka dia pun payah masuk syurga. Sebab tak sempurna agama. Sebab tu Nabi kata lagi, sebenarnya aku ni diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bukan setakat nak mari royak Allah tu Tuhan, nak mari royak ni Allah suruh, akhlak pun kena betul juga. Sebab agama adalah ditegakkan begitu dan diasaskan begitu. Mesti terkumpul 3 perkara ni. Syekh Mahmud Syaltuk pernah sebut, kalau mu nak kenal Islam, mudah. Islam itu ialah aqidatan wa syariatan. Maknanya, kalau dengar orang cakap tentang akidah hebat, mengabaikan syariat, itu bukan Islam. Atau cakap tentang syariat, akidah tak ada, tapi ini mustahil berlaku. Boleh faham ya? Mustahil boleh cakap atas syariat kalau akidah tak ada. Tapi kalau berlakulah, dia pun bukan Islam. Maka kamu nak tengok, kamu mesti tengok 2 benda tu. Kalau tertegak 2 perkara tu, itu masyarakat yang baik, yang kita boleh duduk bersamanya. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, maka akhirnya Nabi pun beritahu. Mungkin ada siapa tadi? Kan? Orang pelik belaka kan? Lalu Nabi kata bila sahabat tak kenal, Nabi pun sebut Jibril alaihi salam. Lalu Nabi kata, untuk apa dia mari? Dia mari kepada kamu yu'allimu dinakum, untuk mengajar kamu agama kamu. Boleh faham ni? Jadi sebab itulah ulama sepakat konten Islam bila sebut agama Islam 3 perkara. Akidah, syariah dan juga akhlak. Mesti tak boleh terpisah 3 tu. Sebab tu kita mari kita tengok tak, comel dah dengan jubahnya, dengan serbannya, bau minyak atasnya, semayang pun comel. Habis semayang selipar tak ada. Tu biar melata nak anjing mana ni. Tak sempurna agama. Tu Nabi sebut tak sempurna agama. Sebab tu siapa Nabi sebut dalam hadis-hadis yang banyak, kita ngaji kitab-kitab akhlak. Tak sahur kita akhlak di Malaysia. Orang Melayu tak suka. Kena sebut kitab tasawuf. Kan? Betul kan? Orang Melayu sebut tasawuf. Hebat. Mana ada kuliah akhlak? Akhlak. Kejut dia. Mana ada kuliah tasawuf? Dia jadi sahur, jadi hebat tasawuf. Padahal benda sama saja. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah.
Maka dibawa mari riwayat-riwayat berkenaan pesanan Nabi, akhlak adalah memberatkan timbangan amal. Maknanya kalau semaya molek, puasa molek, semua molek, keyakinan akhlak buruk, kita ni tak sempurna di hadapan Allah. Kalau amalan tak cukup, akhlak pula buruk, wal-iyadzubillah. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam kitab Mau'izah Mukmin dibawa mari. Kan? Ni kitab akhlak juga, tapi orang Melayu tetap juga panggil kitab tasawuf. Kan? Mau'izah Mukmin ni dia mulakhas daripada kitab Ihya Ulumuddin. Mari tentang riwayat Nabi pernah kata seorang perempuan bila ditanya oleh seorang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dia kenal seorang perempuan semayang dia comel, berpuasa pada waktu siang." Orang puan puasa waktu siang ni hebatlah. Sebab orang perempuan nak puasa sunat terbatas dengan hak suami. Nabi diam, Nabi dengar. Tiba-tiba lelaki yang sambung, "Kecuali ya Rasulullah, mulut dia jahat dengan jiran-jiran dia." Apa ya? Apa Nabi jawab? "La khaira fiha." Walaupun banyak ibadatnya, tak ada kebaikan pada wanita ini, kata Nabi. "Wahiya min ahlin nar." Dan dia daripada ahli neraka, wal iyadzubillah. Jadi sebab apa Nabi sebut itu, nak rakyat perbuatan menyakiti jiran itu sangat besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah akhlak. Jadi kena ambil perhatian. 3 perkara ni adalah konten agama. Jadi mengapa ulama sebut gitu? Sebab Nabi kata Jibril, ja'akum Jibril, ataupun ja'a ilaikum Jibril, telah datang Jibril kepada kamu. Nabi rakyat kita untuk apa? Yu'allimukum dinakum, untuk mengajar kamu agama kamu. Itu riwayat dia panjang, kita akan baca satu persatu. Cuma malam ni saya iktibas, ambil sikit percakapan tu, sebut nak perkenalkan dulu. Maka oleh itu tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada sinilah ulama pun membentuk disiplin ilmu ini. Bila bercakap tentang ilmu tauhid, dia mesti terikat dengan berapa perkara yang disebut sebanyak 6 sebagai rukun iman. Bila Jibril tanya Nabi, "Mal iman?" Lalu Nabi pun jawab, Nabi jawab kan, "Hendaklah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman pada hari kiamat, dan beriman kepada takdir, iaitu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala." Kena yakin, seperti mana kata-kata Ustaz Fathul Bari, kenaikan harga minyak adalah takdir ilahi. Kan? Itu yakin, boleh faham ya? Sebab mereka menggelarkan diri mereka sebagai ahlus salaf. Kan? Mesti yakin kepada apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham ni tuan-tuan? Naik harga minyak takdir ilahi ke bagaimana? Tak berani. Tak apa, kita belajar nanti. Kita tengok lagu mana yang dikatakan takdir, lagu mana yang dikatakan kezaliman. Kan? Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah. Maka balik pada apa yang kita nak tengok malam ni, Allah kata amana ar-rasul, telah beriman Rasul. Siapa Rasul ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Quran ni, kalau kita jumpa percakapan ayat-ayat yang sebut Rusul, itu cerita tentang ramai Nabi. Kalau sebut Rasulun, kebiasaannya bila guna mufrad itu dia adalah cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Jadi Allah nak ayat tentang Islam ni lagu mana Muhammad itu beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Begitulah orang beriman mesti beriman juga kepada apa yang diimani oleh Rasulnya. Sebab tu kita dengan Nabi ni tak ada beza langsung sebagai mukallaf. Hak beza kita hanyalah dia Nabi, kita tak Nabi. Boleh faham ya? Dia ada beberapa khususiat, kita tak ada hak tu. Kan?
Itu perbezaan. Dia yang mengenalkan kita. Adapun dia kena beriman macam kita, ya. Dia tak boleh buat macam kita tak boleh buat, ya. Bukan kata kita tak boleh minum arak, Nabi boleh minum. Dah. Bukan kata kita tak boleh berzina, Nabi dah, tak boleh. Sama sahaja. Apa yang Allah perintah Nabi, Allah perintah kita buat. Apa yang Allah perintah kita buat, begitulah diperintah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau hak sesat, anak murid kena mayang tok guru, kan, tak payah mayang. Betul tak? Jadi gitu. Nak cah sesat tok guru jadi senang lalu, betul tak? Senang. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa kena beriman? Karena dalam ayat tadi pula sebut surah An-Nisa tadi, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang beriman, hendaklah kamu beriman. Dan Jibril pula tak disebut mal iman, Nabi pun kata hendaklah kamu beriman. Iman artinya kepercayaan dengan keyakinan yang sangat-sangat kuat. Maka tuan-tuan, pertama ialah kata Allah, kata Nabi, hendaklah kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antu'mina billah. Ayat tadi aminu billah. Boleh ya? Ayat tadi pula amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minuna kullun amana billah. Yang pertama, hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, bagaimana kita nak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika seorang badui, tersebut dulu bagaimana gambaran beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengemukakan Islam kepadanya. Lalu dia bertanya, mal Islam? Sahabat-sahabat dulu bila Nabi cakap tentang Islam, dia akan tanya, mal amru? Gapo urusan Islam ni? Dia mesti tanya gitu. Kita pun sepatut kena tanya sama. Bila orang mari perkenalkan kepada kita satu perkara, kita kena tanya, gapo benda ni? Boleh faham? Satu contoh, orang mari cerita, kami nak memperkenalkan I am for you. Contoh tu tak? Kita kena tanya, gapo tu? Baru jelas tu kan. Kadang-kadang tak tanya, pakai-pakai je t-shirt, betul tak? Pakai t-shirt, mari semaya isau pakai t-shirt I am for you. Contoh kan. Sebab apa? Sebab orang bagi, boleh faham, gapo I am for you. Kalau dia rakyat gini. Ini suatu perkara yang Allah pernah sebut dalam Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada orang zalim, kerana kelak kamu dijilat oleh api neraka. Boleh faham? Bila orang faham, orang akan bertindak seperti itu. Tapi dah tak faham, relax tu tak? Relax, tak tahu apa-apa. Bapa jadi senyap saja. Lain tu tak? Boleh faham ni? Salah. Boleh tak sokong sekular? Boleh tak? Boleh tak sokong sosialis? Nasionalis? Tak boleh, kuat pula, betul tak? Sebut I am for you tak berani. Sebab tu dalam Quran, tuan-tuan baca satu surah Ibrahim. Surah Ibrahim ada satu ayat Allah sebut, macam mana ayat tu? Surah Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Satu ayat penting. Ayat ni dibahaskan dalam perkara ketika malaikat mari tanya kita dalam kubur nanti. Bila anak beranak, sanak saudara, adik beradik kita kelip belaka, kata Nabi, yasma' khafqa na'li ni'ali ashabih. Ingat orang mati, dia dengar benarnya tapak kaki saudara-saudara dia balik, kata Nabi. Iza wallau mudbirin, bila mereka berpaling balik rumah masing-masing, sebenarnya si mati dengar, tapi untuk apa dengar? Kan? Cuma Nabi nak rayak, dia dengar. Lalu Nabi bersambung, summa yaji'u ilaihi malakan, kemudian datang kepadanya dua malaikat, syadidul intihar,
kedua-dua mereka ni sangat bekeng, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekeng maknanya kalau dia cakap, dia tak cakap biasa-biasa, dia mendesak. Fayantahirani, lalu dia akan bertanya kepada si mati dalam keadaan mendesak. Sebab tu getir sebenarnya suasana malaikat mari. Bukan boleh ayat fulan bin fulan, bila dua malaikat datang kepadamu, bertenanglah. Sedap dia tu. Dia di atas tu, tenanglah, sabarlah. Nabi rakyat bekeng, boleh tenang. Boleh kan? Dia ada satu kaedah, dia tanya orang, apa baik tu tak boleh. Tapi kalau dia tanya, orang jadi menggeletar. Sebab apa? Automatik. Betul tak betul? Itu satu perkara yang berlaku. Maka malaikat akan tanya ke Nabi, fayujlisani, dia pun akad mayat duduk mula dalam kubur. Lagu mana didudukkan dengan khanda sepik tu, wallahu a'lam. Tapi dia adalah barzakh, mata kita tak nampak. Lalu Nabi cerita, malaikat akan angkat dia duduk dalam kubur dia. Lalu dia tanya, man rabbuka wa ma dinuka wa ma hadzal ladzi bu'i rajul wa ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum wa ma ilmuka. Dia akan tanya 4 soalan. Lalu kata Nabi, kalau orang tu beriman, dia akan jawab, Rabbi Allah, dinil Islam, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qara'tul Quran wa amantu bih wa saddaqtu. Mereka jawab jawapan ni. Berapa? Lalu kalau dia boleh jawab hak ni, itulah yang Allah firmankan dalam surah Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit. Allah memberi satu anugerah pada orang beriman, menetapkan ke atasnya dengan kata-kata yang tetap. Boleh baik? Orang tanya kita, ngundi apa ni? Undi siapa? PSM ke BN ke PAS? Contoh orang tanya tu tak? Dia pun, undi adalah rahsia. Betul tak betul? Dia tak berani nak rayak antara tiga tu. Sebab apa tak berani? Dia tak ada anugerah qaulus tsabit. Tak ada. Dia tak berani nak rayak. Sedangkan orang beriman, dia mesti ada. Hak ni lah tuan-tuan, kita belajar dulu kata-kata dalam surah Yasin tentang 3 jawapan kepada raja yang zalim. Boleh faham ya? Kat mana cerita ni? Surah Yasin? Tak ingat pula dah. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bila orang tanya dia mengapa mengikut ajaran nabi-nabi ni, dia jawab, salahkah aku sembah Tuhan aku yang buat aku? Jawapan dia comel. Raja nak bunuh dia tu, dia boleh jawab tenang. Balik malam ni isteri tanya, "Bapa lambat bang?" Nak jawab kan apa? Tuan-tuan. Maka jawablah, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Sudah isteri kita mesti bela tu dah. Kan? Dia pecah kalau ni betul ke sejik dapat ilmu sungguh ni. Boleh jawab. Siap tu ambil dalil lagi, betul kan? Dalil. Sebab manusia ni yang beriman bila dengar Quran bertambah iman dia. Betul tak betul? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman bila dengar ayat Quran bertambah iman. Bapa jawab gitu, dah bini macam persoal mari mana, sedangkan suami mari masjid. Sebab apa mari masjid? Sebab menyembah Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham ni? Asal bini nak marah dah, apa? Lambat hok mo kelik. Tak ada orang nak teman dia tengok teater Piramli. Contoh tu dah. Lambat. Maka jawablah, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Salahkah saya sembah Tuhan yang buat saya? Boleh? Kerana orang lelaki ni kalau tidak ada kepentingan di rumah ni, dia ada kelapangan, bini tak berhajat, anak beranak tak berhajat, nafkah cukup, benarnya dia comel kalau waktu tenang dia beriktikaf di masjid. Boleh faham? Masalah apa? Kita tak buatlah bab seorang mengamalkan dasar pukul 10 gelap. Tu dah. Orang tak mari tu. Terang masjid ni cerah, terang gandang tu kan. Orang akan mari kan. Lambat laun akan ada orang iktikaf lewat-lewat malam di masjid ni, kalau lalu mustahil. Tu dah. Seolah begitu.
Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku di masjid Taman Sadamai, orang jadi serik nak pergi. Bab tu Iman cerita dia kena cuik. Dia mari awal sejid semayang sunat, Allahu Akbar, duduk kejap lepas atas kepala baru cuik. Nak semayang beriman. Beri salam tak ada. Salam dia tak ada. Sudah ada, sudah kacau. Tidak kacau. Ni masalah. Tu Iman kena cuik. Makmum tak berani mari. Tidak. Ada masjid gelap semua. Baik, itu jawapan qaulus sabit. Orang pun nak bunuh dia, dia jawab lagi, a'attakhidhu min dunihi alihah, layakkah aku sembah Tuhan yang a'attakhidhu min duni alihah, layakkah aku pilih Tuhan lain untuk aku sembah selepas aku kenal Tuhan aku? Dahsyat kan? Qaulus sabit, kata-kata yang tetap, dak ganjak tuan-tuan. Letaklah apa pun dak ganjak. Ni anugerah daripada Allah. Ni hak tuan-tuan duk melaung bau ni, fadlan minallahi wa ni'mah. In yuridni rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Kalau Allah nak mudarat tu kena padaku, tak ada siapa boleh selamatkan aku. Habis. Husnul tawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang beri tawaran, kalau murtad selamat. Ada syair, apa dia jawab? Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau gitu aku sesat. Nak mana? Maka inni amantu bi rabbikum fasma'un. Orang ramai dengan molek aku nak kata apa ni, hari ni aku beriman. Mudah saya buatlah apa pun, aku telah beriman. Dia pun dibunuh masa tu. Allah pun jawab lalu, qila dukhulil jannah, masuklah dalam syurga. Hebat tuan-tuan, qaulus sabit. Kita hari ni tak ada anugerah ni, betul tak? Was-was semua kalau tanya, undi adalah rahsia. Betul tak? Kalau dia tanya, imam macam mana imam? Betul tak? Imam macam mana? Dia pun sudah tengok kata imam. Boleh faham tengok imam. Sebab apa? Kena jaga imam kita. Dia tak boleh nak ayat, imam kita kuat lawan BN tu. Tak berani, betul tak? Tak ada kata-kata qaulus sabit, tak ada. Padahal bukan nak perang, nak rakyatnya menahan dan menjaga akidah. Boleh faham ni tuan-tuan? Jadi akhirnya soalan kita, boleh tak pakai baju I am for you untuk sembahyang Isya? Tak berani lagi. Belajar akidah ni. Sebab tu Syekh Sa'id kata dalam takrif, sama ada nak cek lagu mana kita yakin atau nak tahu kalau tak tahu lagi. Boleh faham? Sekarang ni kita yakin dah lagu mana keyakinan kita. Was-was dah. Sayyidina Abu Bakar masa duduk dalam gua kan, dalam gua sur. Padang orang nampak kita ya Rasulullah, orang nampak kita. Betul kan? Sebab nampak kaki musuh. Apa Nabi kata? Apa Nabi kata ke Sayyidina Abu Bakar? Di antara kita berdua ada yang ketiga. Siapa dia? Allahu Azza wa Jal. Yakin tak Abu Bakar? Yakin lalu. Siapanya tutup lubang ulang dengan kaki dia? Yakin tu dah. Pok kena patu. Bisa menitis air mata jatuh atas pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dia riba Nabi sallallahu alaihi wasallam berehat. Tuan-tuan kena buat kata imam sekali-sekala. Tengok pernah lepas kuliah, lepas maya Isya duduk sembang, suruh imam tidur atas lutut kita. Boleh ke tak? Boleh sebahagian sunnah sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua muka tak lalu lah ke. Kalau orang lalu kau tak kat gambar keluar Facebook. Imam berlagak songsang. Tajuk akan keluar gitulah kan. Ni kesan dia tuan-tuan. Ni sahabat dulu riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak salah tu kan? Kau salah. Tak salah. Kita faham riba ni bini riba tu lelaki, betul tak? Betul-betul duduk riba kepala atas pohon isteri. Hak tu hak lain kan. Ni cerita bersahabat. Abu Bakar dia letak kepala bak Nabi atas pohon dia. Sebab apa? Menghormati seorang rasul. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Nitik air mata dia jatuh atas muka Nabi. Sebab apa nitik air mata? Tahan kesakitan. Tapi dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membantu. Sehingga Nabi berdoa sembuh dia daripada bisa yang boleh mendatangkan malapetaka itu.
Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Jadi boleh tak pakai baju I am for you? Sekali lagi. Boleh tak? Tak berani. Tak berani berat. Bawa pakai minyak atas. Tak siapa tahap lagi pakai minyak atas tu. Baju comel dah bang minyak atas dah. Tak pakai perfume mari masjid. Pergi kerja semua perfume betul kan? Mari masjid minyak atas. Bang tengik-tengik dak apa sebab apa? Roh masjid atas kan? Minyak atas. Tiba-tiba tanya soalan akidah was-was. Tak betul kan? Tak betul. Ni tak betul kan? Dengan bang minyak atas. Kita kena yakin. Sebab Allah kata cenderung pada perkara zalim adalah akan menyebabkan kamu dijilat oleh api neraka. Zalim tak? 20 sen tu zalim tak? Kau tak berasa? Tak berasa. Imam sahaja yang tak berasa kenaikan harga minyak sebab dia berulang-alik ke tempat kerja jalan kaki. Betul tak betul Ustaz? Orang lain minyak lagi, tayar kereta lagi, pakai motor bulan Kuala Lumpur kena pakai bersih 4 bulan yang tahan tayar, betul tak? Tayar pula 500 sutir, 400 sutir. Jeng. Tu iman dia fikir macam mana selipar Jepun sahaja. Kan? Fikir bak tayar. Tayar dia tukar kaki mampu. Sebab apa? Habis tempoh. Tak haus. Jadi dia seorang tak berasa. Sebab tu dalam bab harga minyak jangan suruh dia sebut dalam khutbah sebab dia tak ada roh. Boleh faham ya? Kena panggil orang lain kalau nak khutbah bab harga minyak. Boleh faham tu? Kan? Sebab tu iman dia tak tahu kesan kenaikan harga minyak. Kan? Tempat kerja dia dekat sahaja. Ni tuan-tuan, nak panggil orang lain. Pengerusi Persatuan Penduduk wajib berkhutbah tentang kenaikan harga minyak. Mana fungsi Persatuan Penduduk? Tak mari. Berat kalau tak mari tuan-tuan kena guling dalam mesyuarat akan datang. Berat-berat belaka tu dah. Ni ngaji akidah kena yakin. Kan? Hadirin, Nabi pernah tukar seorang ketua yang kedekut, apatah lagi seorang ketua yang tak kenal masjid. Itu tak boleh dalam Islam. Baik, hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka Badui ni bila dia tanya Nabi, apa itu Islam ya Muhammad? Kan Nabi duk cakap ni, dia pun tanya, Muhammad, Islam tu apa benda sebenarnya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, anta syahada alla ilaha illallah. Islam itu apabila kamu menyebut tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Badui, bila sebut Badui ni orang yang jauh di pendalaman, orang yang tidak terdedah dengan kemajuan pendidikan. Boleh faham ya? Mana rendahlah tahap hidup mereka, pemikiran mereka. Tapi ni orang yang Allah SWT beri kefahaman. Walaupun dia seorang Badui, bila Nabi kata hendaklah kamu menyaksikan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, Badui ni pula jawab ke Nabi, izan kalau lagu itulah Muhammad, nescaya seluruh orang Arab dan orang-orang bukan Arab pasti akan memerangi kamu. Boleh faham ya? Itu bila kita nak cakap tentang aqidatu al-islamiyah as-sahihah. Nak sampai tahap tu tuan-tuan. Tengok, dak ajar lagi baru ayat sepatah. Islam ni kamu kena menyaksikan tak ada Tuhan. Badui ni tu rakyat gambaran kasar keseluruhan. Kalau lagu tu bukan senang agama ni. Boleh faham ya? Dia akan dibenci oleh setiap orang yang tak beriman kepadanya. Dan hari ni betul sungguh tuan-tuan telah mengakuinya. Sebulan baru ni sebut dah, dan ujung bulan ni 24 hari kita disuruh berbuat demikian. Apa dia? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin. Oleh kerana Badui ni rakyat dah dulu akan diperangi, kita pun jawab hari ni walau karihal kafirun. Betul kan? Badui tu rakyat dulu pasti kena perang, kita pun jawab walaupun diperangi, kan? Kita tetap akan berkata la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin.
agama ni agama yang terbaik, tapi Allah Ta'ala tidak meredai kita melaluinya dengan senang. Sebaliknya Allah sebut dalam Quran, ba'udat alaihimus syuqqah. Islam ini suatu yang sangat jauh dan terbentang di tengah-tengahnya itu syuqqah, segala kepayahan. Dalam senang pun payah lagi. Comel dah boleh mengajar, siapa pula ada tauliah ada setiap penceramah yang mengajar. Ada halangan, tengok tuan-tuan. Boleh faham ni? JK kata ada sabdulilah tu dah. Pengerusi hidup keruk dah macam mana? Tu kan. Sebab apa? Sebab dia akan bertanggungjawab kan. Mari tu ceramah, mari ni ceramah, dialah yang akan sibuk. Tengok, di dalam masjid pun susah juga. Jangan keluar. Kalau ngajar di kedai makan, payahlah betul kan? Ni hak dalam masjid pun dipersoalkan lagi. Betul sungguh Allah kata ba'udat alaihimus syuqqah. Sebab tu bila berlaku je anasi-anasi yang boleh memberatkan lagi Islam, Allah minta hapuskan terus. Seperti pembinaan masjid di Dirar. Buat terus hak ni. Kalau gini, ya kau berat. Boleh faham? Hak kape, hak ni susah dah. Ada pula dalaman lagi berat. Allah minta hapuskan tu hak ni. Jadi, semua tu tanggungjawab kita nak jadi seorang Muslim sangat sukar. Walaupun agama ni disebut dengan rahmat, tapi nak melaluinya kadang-kadang penuh dengan kepayahan. Allah bila utuh Nabi dia sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekian alam. Tapi sakit semua dia. Betul kan? Sakit semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala mula cakap, dak dah cakap lagi kena ugut dah. Ketika dia bertemu dengan Waraqah bin Naufal, perkara pertama dia dengar daripada Waraqah ialah Muhammad, suatu hari kamu dihalau oleh kaummu. Nyetak Nabi, adakah mereka ke hamba aku? Boleh faham? Sebab 40 tahun Allah peragakan Muhammad ni di depan orang Mekah sebagai sebaik-baik manusia. Jadi kejut Nabi, adakah mereka ke halau aku? Dikejutkan dah. Dan dengar habis lagi apa yang Allah nak beritahu ke dia. Kali pertama dengar Iqra, pergi cari Waraqah. Waraqah rakyat benda pelik dah. Satu hari kamu akan dihalau. Kemudian kamu akan diperintah dengan berjihad. Jihad ni perang maknanya. Benda berat tuan-tuan. Jadi oleh itu agama ni agama yang terbaik, tapi nak melaluinya Allah memberatkan kita sikit untuk diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka tu saya mari cerita saat ni saya tengok gambaran tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita pilih nak beriman dengan Allah, sebab Nabi kata antu'mina billah. Quran kata aminu billah. Jadi lagu mana beriman dengan Allah? Badui ni dah jawab satu gambaran yang besar pada kita. Kamu akan diperangi oleh seluruh orang Arab dan kamu akan diperangi oleh setiap orang yang bukan Arab sekalipun yang tak beriman dengan kamu, diperangi. Tuan-tuan, so lagu mana nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Semudah mari Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Semudah tu kan? Boleh faham? Atau bagaimana? Atau sama macam yang kita nak sebut 4 hari dalam bulan pada hari-hari menyambut raya Aidul Adha nanti. Apa dia? Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Ada orang tambah lagi. Sebab benda tu tak salah tambah. Walau karihal munafiqun. Tambah lagi. Walau karihal fasiqun. Ni betul ni, saya pergi satu tempat. Ingat kabir dah. Hak tu sambung lagi. Walau karihal amnu. Kita kata ganah tempat ni. Dia sebut dalam takbir raya. Kan? Dahsyat power tu kan. Ni power. Betul tak tuan-tuan? Betul rupanya. Betul kan? Betul. Contohnya kalau tuan-tuan tak percaya, cuba buat forum di sini tajuk kepentingan jihad fi sabilillah. Siapa marah? Siapa marah? Agak-agak siapa marah?
Rupanya betul. Lepas tu dia sebut dalam takbir raya, walau kariha walau tubik juga akhir tu. Jala sungguh benda tu dimarah dan tidak digemari. Kalau dibentang sebenar-benar dan seluah-luahnya di dalam ataupun di hadapan masyarakat tentang beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan, bagaimana beriman kepada Allah? Setengah ulama dia menyusun satu disiplin. Untuk beriman kepada Allah hendaklah berlaku dalam 3 perkara. Pertama, hendaklah kamu beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kamu beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan asma wa sifat. Boleh Ini satu metod di dalam nak menyampaikan maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari satu golongan lagi berkata dengan tuan-tuan kat kita lah, khusus Malaysia, dia panggil belajar mengenali Allah dengan sifat 20. Boleh faham? Kedua-dua ni adalah metod ataupun cara yang diistimbatkan daripada Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kita kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan nak belajar sifat 20, belajarlah. Nak belajar hak tadi pun belajarlah. Hak tadi orang panggil salafi, orang Malaysia panggil wahabi. Boleh faham? Hak ni orang panggil pondok atau sebenarnya disandarkan kepada Asyair, disebut dengan Asyairah atau Maturidiyah. Itu saya tak akan ambil masa lah untuk bincang itu, sebab benda ni benda yang telah menjadi satu dasar dalam perbahasan akidah. Dua-dua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma untuk hari ini mempelajari sifat 20 ada sedikit kekurangan, sebab kita sudah tidak ada lagi kegunaan dalam kehidupan kita falsafah dan juga mantik. Orang Melayu tak terikat hidup dia dengan mantik dan falsafah, maka bimbang, takut kita pergi belajar tanpa alat yang lengkap dengan kita bengong. Boleh faham tu kita duk sebut puasa baru ni, bukti dia kita sebut dah hari tu. Ulang sekali lagi malam ni. Kita kata apa? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Boleh faham? Baik. Hak joralah dalam surah tu, kat tarawih ni ada jorah tu tak? Tok bila kata subhanal malikil ma'bud, dia sambung lalu subhanal malikil mawjud. Berapa suara dia? Boleh faham? Jorah ni masa dia kata subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Dalam kilah ada kelepeh, tahu? Ni orang Terengganu Kelantan sebut kelepeh, budak dalam kilah. Tahu apa tu? Rokok daun. Buah kelepeh panggil beg kecil tu, ada zik panggil kelepeh kan. Bubuh dalam kilah, tok bila. Boleh faham tak? Tok Imam pun ada juga sekali dengan daun terbakar, terbakar cak kapal terbang. Kan? Terbakar cak kapal terbang. Yakin sebut ni, apa dia? Allah tu maha hidup. Allah maha melihat. Siapa tak rajin tidur dia? Tapi kita buat ke apa tu? Buat perkara yang Allah tak suka. Boleh tak? Ulama zaman dulu kata isap rokok makruh. Makruh ni maknanya tak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang makruh bagi seorang isteri ialah perkahwinan kedua suaminya. Boleh faham? Sebab tu suami tak rajin buat kelip bini nombor 2 ke rumah bini utama. Boleh faham ya? Sebab apa? Makruh. Kan? Dekat-dekat dengan makruh tahrim. Tak boleh buat balik pegang sah tu dah. Dia tahu bini dia tak suka, berarti dia tak kelip bini. Sebab apa dia tahu Allah tak suka selama je berokok dalam poket? Lagu mana tu? Contoh. Boleh faham ya? Kau tak faham juga. Baik, takdir lagi tuan-tuan. Bini pertama buta. Kenapa tak buta? Tak nampak buta, tak berani juga buat klip bini nombor 2.
Boleh faham ni? Sebab apa? Sebab bini pertama tak suka dia nikah yang kedua. Boleh faham? Allah buta tak? Dah. Allah itu basirun. Betul kan? Maha melihat. Dah apa selamba yang letak tepi kitab akidah ni rokok daun. Sebab apa? Sedangkan kita semua percaya serendah-rendah hukum dalam bab rokok ialah makruh. Makruh artinya dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuat sesuatu yang dibenci tidak akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham Sebab kita pergi belajar ilmu tu dengan metod falsafah yang kita tak ada pemikiran dan juga ilmu falsafah dalam diri. Jadi dia khoyar sendiri. Sebab tu kadang-kadang agama ni berayak direct pun Nabi rayak. Lagu mana Islam Muhammad, hendaklah kamu berkata Allah tu adalah Tuhan, berhala bukan Tuhan. Kan senang. Ni kadang-kadang dapat mesej. Macam-macam mesej nasihat sekarang ni banyak. Apa dia? Ada satu cerita berkenaan sekeping duit RM1 dan sekeping duit RM100. Boleh faham Lalu satu ketika takdir Tuhan, duit RM1 dan duit RM50 ni bertemu di satu tempat, menyebabkan kedua-dua duit ni bercakap-cakap sesama sendiri. Sudah kita duk dengar apa yang nak rakyat ni. Boleh faham Lalu si duit 100 bertanya, mengapa kamu dilihat lusuh begini? Kan duit RM1 biasa lunyai tu dah. Hak 100 biasa bang wak-wak lagi kan. Bang piti. Boleh faham ni? Hak RM1 ni bang darah hayan dah. Tu dah. Hak 100 bang piti. Cerita tersebut kan. RM1 ni hak 100 bertanya, mengapa badan kamu begini? Lusuh. Dia pun sebut, kerana aku ni banyak berada di samping orang-orang yang susah. Kan gitu gini. Hak ni pula, hak 100 ni jarang bertemu dengan orang susah. Dia duduk standard hotel-hotel 5 bintang. Boleh faham gitulah, duduk bincang. Tapi akhir sekali hak sini kata, tetapi aku bersyukur kerana aku kerap singgah ke masjid. Tidak. Hak siap akhir masuk sabun. Tidak. Hak 100 nak masuk dah. Masuk mula. Dan tengok warna kelabu masuk mula. Tidak. Tarik balik tu kan. Ini masalah. Kalau terlepas dah 2-3 kali tengok. Tabur orang pusing belakang dah, dia balik lagi tengok. Itu tuan-tuan, nak ukur kita ni bakir tak bakir, berapa meter tabur berlalu mata kita tengok ke tak. Kan. Kalau terpandang tu tanda bakhil lah. Kan baik, dia duduk bincang itu, dia cerita begitu sampai akhir. Dia cerita, dia pun tulis di hujung mesej tu, renung-renungkanlah pada cerita tersebut. Bapa ya tak rakyat molek berkenaan dengan pengabdian kepada Allah. Betul kan? Lagu mana sebenarnya? Duk cerita pitis 100 pitis ria. Orang tengah susah isi minyak lah ni. Lagi payah nak faham. Boleh faham? Dengan emosi bercelaru dia nak dia buat mari. Dia guna satu kaedah ni untuk berdakwah dalam situasi orang Melayu tak ada benda tu. Senang ke payah? Payah. Ni benda penting. Royak direct. Boleh faham tak? Royak direct. Isap rokok haram. Kan mudah. Ni sebenarnya menurut majlis fatwa yang dikeluarkan pada tahun 84. Lama royak tu dah. 84. Dah sah royak tu. Setengah keadaan. Di kuliah di universiti lain cerita. Seorang lain cerita. Kalau tengok semua audiens mari, kertas tak bawa, pen tak bawa, ada ayahlah cerita menurut Imam Al-Ghazali. Adapun telah dirad oleh Syekh Al-Albani. Ada ayah cerita tu. Tak guna. Tak pakar belaka tu dah. Tak dengar, tak ingat belaka tu kan. Tak ingat. Kita tanya hak minggu lepas pun tak ingat dah. Kan. Jadi kena ubah. Maka tuan-tuan, saya peringat, kalau kita dah ada asas tentang ilmu tadi, boleh belajar sifat 20 dengan tenang. Bimbang, takut kita tak sampai maksud. Tahu Allah Maha melihat, tapi rokok jatuh macam dahil. Ni masalah. Boleh tak? Tahu Allah Maha mendengar, ngopak dengan suara kuat. Bagaimana? Allah Maha mendengar. Kawan kita memang tak dengar, kita ngopak, tapi Allah Maha mendengar. Jadi metod yang kedua pula ialah uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ana hak nombor 2 ni lebih cepat untuk kita faham. Boleh tak? Jangan cakap tentang Wahabi ke Salafi, jangan. Tapi metod itu lebih cepat untuk kita faham.
Kaedah yang digunakan mudah saja, iaitu bagaimana memahami tafsir Al-Quran Al-Karim. Mengapa terbentuk 3 perkara tadi sebagai asas untuk memahami, beriman kepada Allah? Kerana semuanya telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka akhirnya dikumpul, rupanya Allah nak kita ni beriman dengan uluhiyah, yakni bercakap tentang Tuhan yang disembah. Allah nak kita beriman dengan rububiyah, yakni bercakap tentang Allah lah Maha Pencipta. Sifat 20 pun bincang benda sama, cuma dibahas dalam metod berbeza. Boleh faham ni tuan-tuan? Asma' wa sifat, mengapa? Sebab memang Allah sebut dalam Quran tentang nama dan sifat yang kita kenal lah. Kita tahu Allah ada 99 nama, tapi hari ni kalau suruh sebut payah, betul tak? Betul kan? Sila sebut ayat. Ya kena dia ni. Ya man huwallahul ladzi. Sama la ilaha illa. Betul kan? Kalau tak sebut gitu, tak sebut lagi sebut kita. Betul tak betul? Tak boleh sebut. Makna lagi kita tak tahu, sebab kita hanya diajar menghafal saja. Sebab aku baca hadis, siapa menghafal 99 nama Tuhan, betul kan? Aduk mai baca gitu. Tak royak lagu mana kebenaran kita kena beriman dengan Allah. Allah kita panggil dia, kita bincang tu kan. Allah kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu ada nama-nama yang baik, panggillah dia dengan nama itu. Kita tak panggil. Kita tahu Haji Man ni ada 4 nama kenal. Boleh faham ya? Man handsome dia juga, betul tak? Haji Man dia juga, Abdul Rahman dia juga, betul tak? Dia belaka. Jadi kalau ada orang sebut belaka nama Tuhan, dak hajing kita tanya ya Allah, betul tak? Batu naik minyak, orang hak naik minyak tak berasa takut sebab orang doa gitu sama. Ya Allah, sesungguhnya kami berasa beban hari ni. Ya Arhamar Rahimin. Duk mai Allah Maha Pemurah. Jadi, ya faham. Sebab Allah Maha Pemurah lah, tak apa naik minyak tinggi pun. Boleh faham? Itulah seorang. Terus panggil sekali. Ya Matin. Wahai Tuhan yang Maha tetap kedudukannya, tak ada siapa boleh menggoncang kedudukannya, maka engkau gegarkanlah sedikit kerusinya. Boleh faham? Kerusi apa ni? Kerusi menteri yang menaikkan harga minyak. Boleh faham tak tuan-tuan? Engkau lah sahaja yang mampu. Kami orang Malaysia 35 juta terpaksa membayar dengan harga yang dinaikkan. Boleh faham? Kau boleh tuan-tuan pergi kat Petronas tu, saya nak bayar RM1.70. Boleh? Mampu je takwi. Dia takwi. Tuan-tuan letak duit, akak nozzle tak boleh tubik minyak, dia tutup kat komputer. Boleh. 35 juta orang nak harga murah, tak boleh. Ada tak orang yang boleh menggugatnya? Ada. Siapa tak? Allahu Azza wa Jal. Lagu mana? Boleh jadi Allah mematikan dia. Boleh faham? Dengan menggantikan menteri lain yang berfikir dengan cara berbeza. Boleh faham? Kau salah itu. Kau salah. Lah betul lah, kemungkinan mati ni berlaku-belaka, betul tak? Kemungkinan mati berlaku. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Manalah tahu dalam pemilihan ni bergaduh sangat, betul tak? Menyebabkan berubah balik kan, peserta semula dan sebagainya. Mana tahu, doalah kepada Allah. Allah minta kita panggil, tapi dah tak kenal lagu mana nak panggil. Cuba tengok Hindu. Kalau dia nak rezeki, dia pergi cari tok kong ni. Betul kan? Kalau dia nak beranak, dia pergi cari tok kong ni. Dia tak pergi sembah tok kong sama. Kita tak raja panggil nama-nama Tuhan. Tak raja panggil. Sedangkan Allah kata fad'uhu biha. Panggillah dia dengan nama-nama yang indah itu. Lalu oleh itu tuan-tuan, daripada ayat-ayat itulah dan keterangan Nabi, akhirnya kita kena tahu rupanya tentang asma wa sifat, nama Allah dan sifat Allah yang tidak boleh kita reka malaikat apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, kita tak akan capai maksud mengenal Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalulah betul kita bertasbih gini, baik dah kita. Sebab bila sebut subhanallah, maha suci engkau Tuhan,
daripada segala kejelekan, kekurangan, kecacatan. Boleh faham? Kalau garik tadi dia sebut subhanallah, dia tak akan tidur masa kuliah. Sebab apa? Sebab maha suci engkau Tuhan daripada buta kedua matamu, maka engkaulah maha melihat. Berani tak kita tidur? Tak berani. Sebab apa? Allah maha tahu apa kita buat. Boleh faham? Kalau betul dia sebut subhanallah tadi, tengah-tengah kuliah dia tak akan berani balik sambil berkata menatang puak-puak ni. Dia tak akan berani kata gitu. Sebab Allah maha tahu sekalipun apa yang dibisikkan di dalam hati. Boleh faham? Allah itu maha mendengar. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menyebut sebagai rutin sahaja. Rutin habis sembahyang tarik subhanallah 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 alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar. Gitu ya dah. Sebut pun macam-macam boleh lepas kena syabu. Allah subhanallah subhanallah. Getik tangan lepas minta maaf nak komen ni, minta maaf kan, dengan maaf sebab salah. Ulama menyebut kita panggil Allah, panggillah dengan baik. Memuji Allah, pujilah dengan baik, dengan ikhlas, bukan hanya menyebut. Buatlah apa sahaja berkaitan kita dengan Allah ni, kena fikir apa kita nak buat. Kena fikir. Pam peti. La haula wala quwwata illa billah. Allah angkat martabat dia. Sebab apa? Dia sedar bahaya yang datang tu tak ada siapa boleh tolong dia, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Bila kita sebut tu confirm kita kenal. Oh, gergung jatuh belakang. Orang pun mari, "Buano sakit tak?" Oh, dia tanya Melayu, tanya tu dulu. Sakit ke tak? Tu dah. Kawan ni nak putus dah tangan kan. Dia pun naik atas, dia duduk. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tengok kan? Ni orang kenal Tuhan. Dia duduk, sebelum dia sebut apa dia sebut? Tak berlaku benda ni kalau Allah tak takdirkan dia berlaku pada dia hari ni. Boleh faham? Ni orang yang kenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan, tak ingat cara, betul tak? Tak ingat, tak cara kan. Siapa-siapa di sepitas sedar celak mata, hak ni lah kita kena report dah. Report. Duk cara lagu mana nak betul keadaan tu. Dia tak ingat bahawa musibah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi nak hukum iqab perbuatan dia hari ni. Boleh faham? Boleh jadi iqab dia. Sebab apa? 2 hari dah pakai baju I am for you tu. Contoh contoh Tuhan nak rayak sikit, beringat pecah kan. Maka hari tu Messi pecah baju tu. Boleh faham tak? Siap guting tu, perok guting bab nak jahit atas belakang. Boleh faham ni? Faham tak ni? Nampak tamu pecah sangat tu tak? Messi pecah, bro. Dia tukang dengan pakaian yang orang tak boleh kata apa, warna biru sesu. Kan? Dah dia tak mau buka peringatan daripada Allah SWT. Dia tak cerita lagi, kalau cerita lain tubik dalam mastika peringatan daripada Allah. Kan? Bab lain tak cerita tuan-tuan. Ni masalah. Jadi orang yang kenal Allah pasti berbeza. Pasti berbeza. Dia tidak akan berduka cita di atas musibah secara berpanjangan. Adapun sedih di atas musibah tabiat manusia. Sebab dia mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata ajibtu liman ayqana bil qadari summa huwa yansab. Aku berasa hairan orang yang yakin dengan takdir Allah, tiba-tiba dia masih bersedih lagi. Dia tahu ada takdir di atas kehidupan. Boleh faham? Dia telah berusaha gagal, maka gagal tu takdir, tapi dia berkekalan duduk dalam keadaan tak puas hati. Nabi kata ajib, ini benda pelik ni. Ini benda apa? Pelik. Orang yang beriman tidak akan begitu. Sebab tu para sahabat yang telah dibentuk dengan pemikiran dan keyakinan ini, dia berhijrah, bawa pakaian banyak dah, bawa harta dah, bawa dak peralatan dak bawa, betul kan? Pergi begitu sahaja. Sebab apa? Sebab mereka telah tahu siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Yarzuqu man yasha. Dia boleh beri rezeki kepada sesiapa yang dia nak memberi rezeki. Orang kafir nak cekak lah hari ni, yang penting dia dapat keredaan Allah. Mereka pun berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, kena kita hari ni tak buat, tak buat. Tapi saya yang kita tak bersiap, mari surah kita tinggal harta rumah. Kan? Patut mari surah bawa harta, tak? Sebab apa? Ada semua mulut yang tenganga di masjid ni.
kat mana tu cakahlah kan tu kan siap pak mulut tu dah sindiran sangat kasar terhadap jemaah kan pak mulut tenganga tu dah tenganga itu sindiran tuan-tuan patut waksa ya lubang atas boleh faham tahu ini tabun derma ni dak pak penjuru tu kan tenganga tapi kita tak bawa harta mari kecuali sikit saja hak mana cerita RM1 dengan RM100 tadi kan yang selalu ziarah ke masjid ialah duit RM1 hak RM100 tak mari dia biasa pergi account safe kan dia pergi Giant tu cerita dia baik maka itu bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka saya insya-Allah saya akan cuba bawa kita untuk melihat dari sudut rububiyah uluhiyah asma wa sifat bagaimana yang dikatakan beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala kesemuanya ni ada asas kerana Allah berfirman di dalam Quran tentang dirinya sebut kata Allah adalah isim mufrad bagi Allah Allah itulah Allah Subhanahu Wa Taala tapi kadang-kadang Allah sebut Rabbukumullah boleh ya kadang-kadang Allah sebut la ilaha illallah ada kala Allah sebut ilah ada kala Allah sebut Rabb dalam pemahaman bahasa Rabb juga Tuhan ilah juga Tuhan mengapa Allah sebut begitu rupa-rupanya bila tengok Quran asas kalau kita ngaji tafsir bila cakap tentang Rabb Allah akan sebut tentang sifatnya yang mencipta dan mengatur ciptaannya seperti sekurang-kurangnya tuan-tuan ulang alhamdulillahi rabbil alamin lepas saja Rabb dia sebut tentang alam semesta bila sebut ilah dia akan sebut tentang perhambaan fa'budni atau fa'budun boleh faham ya sembahlah aku kata Allah wahai manusia hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala maka perbezaan rububiyah dan uluhiyah ini sangat jelas disebut oleh Al-Quranul Al-Karim maka tuan-tuan kalau kita jumpa bincang gini atau jumpa bincang dengan sifat 20 kedua-duanya adalah ahlus sunnah wal jamaah kita jangan terikat dengan satu fitnah ni puak-puak wahabi ni ni gagang pondok ni kan hidup main gitu akhirnya ni ahlu bid'ah tu dah lesar dalam masyarakat tak lesar semayang habis dah tu big isu tu iman sapu muka Assalamualaikum warahmatullahi habis ke kiri boleh faham ya tu iman apa sapu muka balah lepas tu bid'ah sunnah bid'ah sunnah sudah kerja mu habis balah lah gogang balah persoalannya semayang apa dia takrif solat ialah suatu perbuatan yang bermula dengan takbir dan disudahi dengan salam sapu muka ada tak? Ada tu kan dah berapa balas siapa wahabi mu sesak mu neraka aku dengar dia kata asri baca hadis ni kullu bid'atin dalalah sedap dia dengar dia wa kullu dalalatin finnar hak bid'ah ni sesak dalam neraka jangan main-main sapu muka bid'ah ni pula nata wahabi ni balas tu dah padahal fiqh jawab dah fiqh kata apa semayang perbuatan dimulakan dengan takbir disudahi dengan salam boleh faham ya? Jadi sapu muka termasuk dalam semayang tak? Dia tak mengubah sifat tu. Maka sapu muka sama ada riwayat mengatakan boleh cek-cek kita ada sungguh Nabi pernah sapu muka boleh faham walaupun dibahas sebab hari tu Nabi sujud atas pasir boleh faham maka mengikuti perbuatan itu pun tak jadi salah maka ada orang sapu muka ada tak ada memang tak buat gitu tak jadi salah sebab semayan telah pun sempurna hak patut balah mengundi siapa itu hak
hak tu kena balas tuan-tuan. Boleh faham ni? Kau tak faham juga. Hak tu kena balas. Sampai kiamat pun kena balas, sebab Allah sebut dalam Quran, hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Ni puak-puak neraka, ni puak-puak syurga. Apa jadi gini? Allah kata sebab dulu dia bergaduh kerana nak sembah Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana kita nak sembah Allah, hak tu kena balas. Kena balas apa perang pun tak jadi salah, selagi mana kita dapat tahu cara menyembah Allah yang betul. Orang Mekah kata kami lama dah Muhammad sembah Allah Ta'ala. Boleh faham? Nabi kata dak, mutlak sesat. Maka berperanglah antara Nabi ngepok saudara dia Abu Lahab. Boleh faham ni tuan-tuan? Balah siapa tahap mana? Supah nata ni tabat tiada Abi Lahab wa ta'ambil no. Siapa kali ni duduk subang mistari pun supah lagi nata tu. Kan? Maya Isa timan tabat tiada Abi Lahab wa ta. Dia mampu kerah lama dah. Bapa dia supah lagi kesan perbuatannya yang menganggap apa yang dia buat tu benar. Boleh faham? Kerana berasa mereka masih lagi menurut apa yang Nabi Ibrahim ajar dulu kepada mereka dalam sejarah manusia. Dak, sebenarnya mereka telah sesat. Maka kena mari mula ikut Muhammad yang juga menyambung warisan Nabi Ibrahim, tapi Hanifah, hak tulen, hak betul, hak sebenar. Balah tak ni? Balah. Siapa kali ni balah. Siapa hukum turun hukum. Kalau mu lari daripada perbalahan ni, mu mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Maka ada masa wajib kita balah. Seorang yang mati dalam keadaan tak yakin perintah jihad, maka tercabutlah akidah daripada dirinya. Ini benda-benda yang telah diterangkan oleh agama kita. Jadi hadirin dikasihi Allah, kedua-dua perbahasan tadi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma saya nak ajak kita tengok sini, bukan sebab ni kata sah dah ustaz kita memang Wahabi gila-gila ni. Dah, sebab kita belajar cara yang mudah dan ada cara yang payah. Jadi hak mudah ni lebih baik kita ketengahkan supaya kita dapat kenal Allah sebelum kita mati. Boleh faham? Ni dia sebut Allahul Wahidul Ahad. Dia pun ayat surat khabar sudah sepanjang usia pak cik tidak pernah berganjak dengan kapal layar. Boleh faham ni? Siapa sebut kapal layar lagi? Nak rakyat semayang kuat haji dah 2 kali kapal layar macam ada. Sedangkan Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Maka rugi kita tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah. Maka sebab tu ambillah gambaran Badui tadi. Kalau itulah agama Muhammad, maka kamu diperangi oleh seluruh orang Arab dan bukan Arab pada masa tu. Dari ini kita jawab dah kata-kata Badui tu. Raya nanti kita akan kata la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. 4 hari kita akan sebut nanti. Pegang golok nak sembelih lembu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Betul kan? Kita akan sebut tuan-tuan. Mari maya zuhur, mari maya asar, mari maya isya, kita akan ulang. Maka itulah sebenarnya gambaran cara kita beriman kepada Allah mesti sampai pada klimaks yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berlaku dalam kehidupan kita. Maka cukup setakat ni dulu. InsyaAllah akan datang kita akan tengok penjelasan rububiyah yang pertama untuk mengenali siapakah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang wajib kita sembah semasa kita hidup di dunia dan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat ni dulu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di masa akan datang. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.